Masjid yang ada kaitan dengan Presiden Yusof Ishak serta satu-satunya masjid yang terletak di luar pesisir Singapura. Bagi mereka yang tak pernah dengar pasal Masjid Pulau Bukom ni, mereka macam, dekat pulau ada masjid ya? Saya cakap, ya betul, memang ada masjid. Masjid ini pula terletak jauh di kawasan barat. Meskipun terpencil, namun punya tarikannya yang tersendiri. Sini parkingnya free kan? Kosong. Kerana mencari ketenangan lah. Seperti apa cerita dan kesibukan masjid-masjid jauh ini? Salam Ramadan. Diam tak diam sudah nak masuk seminggu kita berpuasa. Saya baru sahaja merentasi lautan dan kini berada di Pulau Bukom, pulau kecil yang menempatkan loji penapisan minyak Shell. Walaupun tapak ini hanya boleh diakses para pekerja Shell, ia masih terkandung sejarah dan kenangan para penduduk Pulau Bukom satu ketika dahulu. Dan menariknya, sebuah masjid masih lagi berdiri di pulau ini. Bahkan ia satu-satunya masjid yang beroperasi di pulau luar pesisir Singapura sekarang ini. Sudah hampir 30 tahun lamanya Encik Kamarudin Muhammad Amin bekerja dengan syarikat Shell di Pulau Bukom. Saya mula bekerja di sini tahun 1995. Sejak awal-awal bekerja lagi, apabila masuk waktu solat fardu, beliau akan ke sini, Masjid Pulau Bukom. Pada masa itu saya pun agak terperanjat lah pasal bukan saja ada masjid, kita dapat sembahyang Jumaat di sini. Dan ada juga kutipan zakat. So ada amil yang mengambil zakat pada bulan Ramadan. Macam ada full service lah, macam dekat masjid-masjid dekat Singapura gitu kan. Jemaah kita terdiri pada warga Singapura, warga Indonesia, Malaysia, warga Bangladesh, India dan juga Myanmar pun ada. Masjid kita ni di bawah naungan MUIS juga. Kita juga adalah sebahagian daripada kelompok Distrik West. Hari ini, masjid di Pulau Bukom di bawah pentadbiran syarikat minyak Shell dibuka hanya untuk pekerja syarikat tersebut. Namun, Pulau Bukom, penduduk dan masjidnya punya sejarah yang lama. Sebelum Shell Company datang, masjid dah ada. Besar, masjidnya besar. Kalau penuh dalam 300 orang muat penduduk sini lah. Dulu dia orang gotong royong, masak bubur gotong royong. Kemudian masjid itu dirobohkan, dibikin training center dengan macam-macam office gitu. Pasal nak marah pun tak boleh, pasal pun digantikan yang baru. Sekarang ini masjid dah Shell Company nak pakai tempat. Terpaksa kita pekerja reda lah, pindahkan dekat bawah bangunan lah. Ternyata juga ada 2 masjid dalam sejarah Pulau Bukom, bukan satu. Pulau Bukom yang sekarang dahulu terdiri daripada 2 pulau berbeza, Bukom Kecil dan Bukom Besar. Pulau Bukom Besar dulu yang menjadi loji penapisan minyak. Sementara setakat tahun 1970, Pulau Bukom Kecil masih menjadi rumah kepada 2,000 penduduk asli. Tahun 1957-58 ada perancangan nak bikin masjid yang besar. Jadi Jatuh Kawasan Masjid berusaha sedaya upaya dapatkan dana sebagainya dari Pulau Bukom, dari Shell dan juga pegadai-pegadai dari Bukom. Tahun 1960, Yang di-Pertuan Negara Singapura Yusof Ishak datang merasmikan, menandakan untuk tapak pembinaan masjid di Pulau Bukom. Masjid itu makmur. Macam-macam kegiatan kita buat. Sambutan Maulid Rasul. Kita berharap dari pekarangan masjid, berjalan kaki, selawat, berzikir dengan diiringi hadrah. Kenangan manis yang sampai sekarang saya tak boleh lupa. Pertengahan tahun 68, kita dapat notis dari kerajaan untuk suruh berpindah. Masjid tu tak pindah lah. Dia tutup.
Masjid di tapak Pulau Bukum kecil akhirnya tinggal kenangan. Namun sekurang-kurangnya masih ada masjid yang berdiri dan hidup di Pulau Bukum. Tatkala bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kehadiran para pekerja Shell mengisi ruangnya, berbuka bersama sambil mengeratkan silaturahim. Sebelum Covid, majlis iftar kita saja dapat capai dalam 100 lebih orang. Dan menunaikan tarawih. Walaupun dalam kumpulan kecil, besar ertinya bagi mereka yang hidup berjauhan dari keluarga. Bila kita lihat sejarah Masjid Bukum ni, saya rasa adalah tanggungjawab kita sebagai pekerja di Shell ni untuk mempertahankan masjid ni. Dan kita pun dapat sokongan yang baik daripada majikan. Bukan setakat tempat saja, so even api dan air pun Shell yang bayar. Kalau kita sebut tentang masjid-masjid jauh, satu lagi masjid Singapura yang sememangnya terletak jauh dari kawasan-kawasan kejiranan adalah Masjid Pusara Aman. Benarkah ia juga sibuk menjalankan tarawih dan iftar? Kita ziarah ke sana selepas ini. Berlatarkan kubur-kuburan, memang tidak hairanlah jika ramai yang sangka hanya sepi yang menyapa Masjid Pusara Aman. Mungkin tidak terlintas dalam fikiran pun bahawa masjid ini juga mengadakan iftar dan tarawih. Mentelah lagi, ia dikenali sebagai satu-satunya rumah ibadat yang melaksanakan pengurusan jenazah. Ayuh kita tinjau kesibukan sebenar masjid ini pada bulan Ramadan. Kesibukan Masjid Pusara Aman bermula dari waktu sebelum asar lagi, iaitu membuat persiapan bagi pengagihan bubur. Memang tidak lengkaplah sambutan Ramadan di masjid kalau bubur tidak diagih-agihkan. Kita akan memanggil sebanyak sukarelawan yang ingin participate lah dekat Masjid Pusara Aman. Diorang akan tag bubur. Ataupun kita ada satu kantung Bismillah namanya. Kantung Bismillah ni dia merupakan kantung yang di mana kita letak buah-buahan, kurma dan juga air minuman untuk mereka-mereka yang hendak iftar di sinilah. Tidak lupa abang-abang Bangladesh kita. Mereka sering ke Pusara Aman untuk membantu operasi harian dalam bulan Ramadan. Matahari mula merangkak pergi. Kehadiran para jemaah pula mula mengisi ruang Masjid Pusara Aman ini untuk berbuka puasa bersama-sama. Saya memang suka tempat-tempat yang macam perkampungan. Kalau macam masjid-masjid yang itu kan macam dah moden-moden lah. We are Muslim. We try to do our best of our time. Islam is our religion. That's why we coming every event or Friday and Sunday we have free time. We coming mosque. Dah do the volunteer work. Saya bawa Grab lagi, parking pun senang. Sini dia punya jawatan masa dia semua peramah. Macam senang apa ni, gaul tu. Namun kesibukan yang sebenar-benarnya bermula selepas iftar dan solat maghrib. Bila malam, awak akan nampak berduyun-duyun kereta datang untuk solat tarawih. Satu demi satu, kenderaan dilihat membelok ke laluan depan masjid sehingga seluruh tempat letak kereta penuh. Yang ziarah masjid ni kebiasaannya yang pertama adalah mereka-mereka yang dulu penduduk di sini, antaranya Kampung Belimbing dan juga Kampung Berih. Dan yang kedua, taksi-taksi drivers dan juga para jemaah daripada kelompok barat lah. Saya boleh anggarkan average kita dalam 100 ataupun 150 orang. Kalau dahulu mungkin kurang daripada 50 mungkin. Sekarang dengan media masa, kita sharekan Masjid Pusara Aman pada penduduk daerah barat. Alhamdulillah, saya nampak makin ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu lagi tarikan Masjid Pusara Aman pada Ramadan ini. Ia turut menawarkan khidmat jaga anak-anak kecil secara percuma.
Jadi golongan ibu bapa boleh mengerjakan tarawih dengan tenang. Kita nak open to more children lah. Jadi tak ada tabu yang kata oh tempat ni tempat seram dan sebagainya. Kita tak nak buat masjid pusarama ni ibarat masjid kubur je. Kita all covered lah in all aspects insya-Allah. Mesra jenazah dan juga mesra keluarga. Biasanya selepas tarawih memang terbaik untuk singgah ke bazar-bazar yang tersedia di merata negara. Boleh berjalan-jalan sambil membeli cemil-cemilan. Sebagai kota yang makanan tersedia di mana-mana sahaja, bahkan ada kedai makan yang dibuka 24 jam. Bukan mudah untuk menjaga pemakanan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Ikuti kisah paparan jaga makan, jaga badan seterusnya ini. Singapura, syurga makanan. Tarikan syurga itu berganda dengan kemunculan bazar-bazar Ramadan. Kami tidak ambil peduli sangat tentang pemakanan yang sihat. Kami selalu sering juga makan luar dalam 3 kali seminggu. Gaya hidup yang diamalkan kemudian mula membinasakan empunya badan. Pada tahun 2016, saya mengalami sakit pinggang yang teramat sangat. Sakit yang akhirnya membawa kepada perubahan. Bersenam kini menjadi kegiatan pilihan Cik Mursalina Muhammad Saim bersama suami dan 4 orang anaknya. Namun dahulu aktiviti bersama sering melibatkan keluar makan dan mereka tidak aktif. Kini tiada lagi. Pernah sekali berat badan saya menjejak hampir 100 kilogram. So waktu tu I think saya cuma 26 tahun. Kesilapan masa lalu mendorong Cik Mursalina mencipta gaya hidup baru. Saya mengalami sakit pinggang yang teramat sangat. Doktor diagnose saya ada spine degeneration, iaitu degenerasi tulang belakang dan juga otot punggung saya terlalu lemah. Pada masa tu dia hanya berumur 35 tahun. Sebenarnya dia sudah mengalami tekanan darah tinggi selama 10 tahun. Mungkin kerana kami sering makan makanan di luar yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, seperti nasi berminyak, mi goreng, nasi goreng, pizza, burger. Lain dulu, lain sekarang. Hari ini hanya bahan-bahan sihat dibenar singgah ke pinggan makan. So, setengah pinggan itu harus ada sayur-sayuran atau buah-buahan jangan campur, dan suku lagi adalah makanan yang sumbernya protein, yang tinggi dengan protein. Dahulu bila lapar, Cik Mursalina dan suami akan mencari makan di luar dan dapur mereka jarang berasak. Tetapi hari ini Cik Mursalina lebih gemar masak sendiri, meneliti bahan-bahan yang digunakan dan mencipta resepi sihat bagi keluarga. Hari ini saya akan masak omelet sayur dan cheese feta. Saya selalu gunakan olive oil, ataupun minyak zaitun, because minyak zaitun ni trans fat free. Banyak tanggapan orang yang telur ni sangat tinggi kolesterol, tapi sebenarnya telur ni sangat berkhasiat. So feta cheese ni, cheese feta ni dia bukan sahaja rendah kalori, tinggi protein. Dan saya akan hidangkan dengan roti rendah GI, satu keping. Ia menjadi gaya hidup, lifestyle. So kami sudah amalkan gaya hidup ini untuk selama 2 tahun. Dahulu saya ada pelbagai penyakit kronik seperti sinus, digestive issues, acid reflux. Jadi
Saya beritahu diri saya cukup sudah. Sebagai seorang ibu, saya ingin melihat anak saya membesar di depan mata dan saya tidak mahu ketinggalan untuk melihat atau witness sendiri milestones anak-anak, dan saya juga tidak mahu membebani anak-anak bila saya tua nanti. Membuat perubahan bukan sesuatu yang mudah. Bagi Cik Mursalina, ia bermula dengan menanamkan iltizam. Itu disusuli dengan melakukan perubahan-perubahan termasuk memupuk gaya hidup sihat sebagai satu budaya keluarga. Bulan Ramadan yang memudahkan kita untuk jaga makan dan jaga badan menerusi ibadah berpuasa pula adalah masa terbaik untuk melakukan perubahan. Perubahan yang semudah mengubah cara kita makan apabila laungan azan kedengaran. Apabila kita dengar azan, kita minum. Yang penting air kan kita minum. Ambil kurma sebiji 2 supaya menaikkan taraf gula dalam badan dan kemudian kita solat. Dan lepas tu barulah kita mula dengan hidangan utama kita. Jadi kita boleh buat demikian. Jadi kadar gula yang rendah pada waktu tengah hari tu dia naik dengan perlahan-lahan. Kalau kita tak minum banyak air gula, kita boleh nikmati makanan yang lain yang pun ada gula. Makanan yang saya rasa harus cuba dielakkan ialah makanan yang bergoreng, bergaram, makanan yang sedap-sedap yang di luar selalu dibelilah. Kalau boleh, apa yang kita boleh buat, kita makan makanan yang lebih berair. Anda juga harus menjalankan gaya hidup sihat dari segi bersenam. Bersenam ni bukan nak kurus saja. Bersenam ni penting kerana manfaat dari segi memberi tenaga, memastikan bahawa anda cukup otot, memastikan bahawa sendi-sendi semua dapat berfungsi lama walaupun kita sudah menua. Yang pasti, hasil pemakanan seimbang dan rajin bersenam, Cik Mursalina dan suami sekarang tidak lagi mengalami sebarang masalah kesihatan seperti dahulu. Gaya hidup sihat ini ingin beliau teruskan selagi terdaya bersama keluarga tersayang. Berat badan turun dengan ketara, saya lebih bertenaga, tidak mudah merasa mengantuk. Dan juga saya rasa jarang sakit. So kami sekeluarga jarang sakit lah. Semenjak kami amalkan gaya hidup sihat, makan betul dan juga makan makanan tambahan. Itu yang sangat perlu dan membantu lah. Sekian sahaja Rahmat Ramadan minggu ini. Selamat terus menjalani ibadah berpuasa.